Assalamualaikum, apa khabar? Salam ceria. Pada 8 hingga 10 hari bulan 3 telah diadakan majlis silaturahim di antara remaja GISB dengan remaja yang berada di luar GSB yang mereka itu pernah bersama-sama dengan sama ada di era GSB atau semasa sebelumnya lagi. Mari kita tonton bersama. Majlis ini sebenarnya atas inisiatif Tuan Muhammad Adib At-Tamimi selaku salah seorang ALP, Ahli Lembaga Penasihat GISBH, juga pimpinan Remaja Pembela Ummah RPU. Beliau sangat ingin melihat seluruh remaja, sama ada dalam GISB atau di mana saja, bersama-sama dalam perjuangan menegakkan agama ini, melaksanakan agama Islam dalam kehidupan. Sebab itulah beliau berusaha mengadakan majlis yang besar ni dan bergabung dengan para remaja dalam GSB, berkumpul beramai-ramai di Shaza Resort and Beach Resort and Chalet di Kuala Linggi, Melaka. Ini suasana kedatangan para peserta yang nampak macam tak datang atau lambat datang, tapi bila datang naik bermotor beramai-ramai nampaknya, alhamdulillah, dan disambut mesra oleh tuan rumah. Memang dah lama tak jumpa dan sebahagian besarnya kalau tuan rumah Adib tu memang tak kenal mereka lah. Dia tak, Adib ni tak banyak duduk asrama, jadi tak kenal remaja-remaja ni, dan mungkin umur pun berbeza. Ni Cik Abid ada ni. Belakang tadi tu macam fidak ke. Ni ramai yang saya pun ni Cik Abu. Saya pun tak kenal ramai, dah lupa dah. Ini siapa? Jadi majlis sangat meriahkan yang datang. Asalnya 100 lebih, tapi kemudian ada hal tertentu tinggal dalam 80 lebih kot. Ini Wijay katanya. Dan di awal-awal ni pendaftaran peserta dan kudapan ringan. Majlis bermula pada 8 hari bulan hingga 10 bulan. Ini ahli Syekh Makrum maksudnya ni. Alhamdulillah, silaturahim adalah sesuatu yang dituntut, dan JSB melalui remajanya mengusahakanlah agar ia dapat dilaksanakan dan dapat sambutan dari kawan-kawan yang mereka ni rupanya sentiasa mengikuti SMSM, Sembang Muhasabah Sayu Malam, kerana mereka ni bekerja. Jadi program tu dah balik kerja malam tu barulah dia orang boleh tengok. Kadang-kadang nak tengok live tu tak sempat. Alhamdulillah, dia tahulah banyak perkembangan. Malah kadang-kadang soalan dia tu pun kita cemas. Contohnya soalannya lah, motorhomes yang terkandas itu dah sampai Mesir ke belum? Dia tahu tu. Yang ni terus program beribadah sembahyang jemaah bersama, dan telah ditunjukkanlah ataupun teruskanlah apa yang disiplin yang berlaku dalam GSB, iaitu setiap kali sembahyang tu dikira anggota jemaah tu berapa orang di situ dan diumumkan untuk pastikan cukup. Ini adalah apa yang diasuh oleh pengurusi eksekutif Tuan Sri Muhammad Ali, yang ingin memastikan program ibadah ni betul-betul berdisiplin di depan Tuhan ni. Kena menjaga adab-adabnya, jaga disiplinnya,
supaya di seluruh kehidupan kita ni berdisiplin. Kadang-kadang kita tak dapat ikut yang kecil, nampak kecil, tapi sebenarnya itulah membuktikan kita ni tak berdisiplin, iaitu menyusun kasut ketika nak masuk atau keluar rumah tu. Susun kasut atau bantu susun kasut yang terabur, itu adalah sekecil-kecil disiplin, tapi sebenarnya besar kesannya pada diri kita daripada mursyid daripada Abuya. Ini suasana sembahyang jemaah. Alhamdulillah, ketika sembahyang jemaah, selalunya remaja-remaja ni akan pakai serban jubah lah, untuk kita pertahankan sunnah. Rasulullah ada sabda, barang siapa yang pertahankan sunnahku, yang hidupkan sunnahku, di ketika rosaknya umatku, baginya pahala 100 syahid. Jadi kita tak mampu dah nak syahid 100 kali kan, kalau Allah beri izin sekali je. Tapi siapa yang pertahankan sunnah Rasulullah, dia dapat pahala 100 syahid, dan sangat indah, sangat dahsyat. Sebab itulah paling tidak pun ketika beribadah, memanglah kita akan cuba pertahankan serban dan jubah ni atas nama sunnah Rasulullah SAW. Dan memang ada dalam hadis kan, al-imamatu taj, lupa saya hadis dia, imamah serban itu adalah ada umpama mahkota. Amin. Jadi apa-apa pun semuanya bermula dari ibadah kita. Ibadahlah yang dihayati, itulah yang membentuk pribadi kita, jiwa kita, akhlak kita. Akhlak yang datang dari ibadah yang dihayati, itulah yang sebenarnya. Kalau yang lain-lain tu dia berlakon atau etika sajalah. Etika ni tak boleh bertahan, kerana dia buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Jadi bila dia beralih suasana, dia pun berubahlah perangai dia, kerana bukan dari hatinya. Kemudian ini suasana menjamu selera pun ditunjukkan ataupun diteruskan. Makan minum yang telah didisiplinkan oleh yang bagi Tuan Nasir Muhammadi, iaitu dengan memastikan setiap talam tu cukup ahlinya, dan dibaca doa, beramin beramai-ramai, baca doa kuat-kuat, dan sebelum tu diisytiharkan costing makan minum itu supaya dapat rasa bersyukur. Ramai orang yang berkhidmat, sampailah makanan itu sampai depan kita dan tahu harga makanan tu, dan mereka sangat-sangat seronok melihat suasana tu. Dan ketika diisytiharkan makan tu, kosnya dah RM2,000, masing-masing bertakbir Allahu Akbar. Begitulah, walaupun mereka baru je berjumpa, tapi kesan berukhuwah kerana Allah sebelum ini, mungkinlah itulah yang menyebabkan nostalgia lama tu datang. Dan bila lihat suasana makan berjemaah yang dah lama tak dapat diamalkan semula, malah lebih kemas lagi dengan diisytiharkan kos-kosnya supaya dapat merasa bersyukur, menghargai petani dan nelayan yang diajar oleh Abuya. Mereka bertakbir Allahu Akbar. Itu yang momen-momen yang menarik lah yang saya dengar. Saya tak ada. Saya dapat dengar cerita je lah. Malah ada di kalangan mereka yang makan sama mereka selepas itu, mereka mencuba menilai kos yang kita makan ni, nasi sekian-sekian, lauk dia letaklah kos berapa pun, walaupun tak berapa tepat ataupun tak tepat, kerana mereka tak tahu kos tu. Tapi mereka naklah merasai kehidupan yang begitu, yang kita dapat hargai. Seterusnya ni gambar ke makam Abuya di Pilin. Program tadi di Kuala Tinggi, yang ni di Pilin, naik bas 2 tingkat ramai-ramai. Ini kubur Pak Adam Khalid. Yang ni kubur Abuya ni, makam Abuya, dan berdoa beramai-ramai di situ. Mudah-mudahan segala apa yang Abuya didik, Abuya ajar dapat kita amalkan, kita tahankan, kerana banyak kebaikannya yang kita dapat dari didikan mursyid, dari sudut ibadah, akhlak, pergaulan, perjuangan, melaksanakan perintah Allah dari sudut fardu ain dan fardu kifayahnya, sampai ramai yang mendapat faedah kan. Penjagaan aurat, penutupan aurat, penyediaan makanan yang halal, yang semua itu banyak kesannya. Malah majalah dan akhbar
Abia perjuangkan di awal-awal, itulah yang dinikmati oleh kita sekarang sebenarnya. Sebab itulah jasa beliau sangat besar. Bahkan saya di Malaysia, melalui luar negara, kita bertemu dengan rakan-rakan Awia, sangat akan menceritakan baliklah detik-detik mereka bersahabat dengan almarhum Ustaz Asy'ari ni, yang sangat mulia akhlaknya. Sebab itulah anak-anak Awia dan anak Awia sendiri sangat terkesan dengan apa yang Awia didik selama ini. Malah ketika saya jumpa dengan Ayah Rahim, baru ni Ayah Rahim kata kita tak kenal Awia tu, tak kenal Ustaz Asy'ari. Dulu kita ingat Ustaz Asy'ari tu macam biasa je. Tapi setelah Ustaz Asy'ari pergi ni, Awia pergi ni, barulah kita nampak, oh dahsyat Ustaz Asy'ari ni melahirkan generasi-generasi yang begini. Dia kata dia tengok Tuan Abad buat kuliah bagi berkat tu Ayah Rahim kata itu pun dah macam dah rasa ni. Dulu Tuan Abad tu dekat kafe jumpa Ayah Rahim tu, boleh tak belanja Ana? Tuan Abad minta belanja makan. Ayah Rahim kata ambil, tapi dia ambil tu dia bajet, dia tak mau ambil lebih-lebih tu, dia malu walaupun dia lapar. Begitulah. Tapi sekarang Tuan Abad dah jadi pemimpin, memegang buah-buah zon, sangat berwibawa, membela perjuangan, membela pemimpin dengan bukan kata dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan perancangan, dengan kerjasama dengan seluruh hidup dia. Dan nampaklah kewibawaan dia sebagai anak mursyid yang sangat mengambil pendidikan yang diberi oleh Tuan Sri Muhammadi, yang sekarang ni berada di Jelebu. Mereka disambut dari bawah tu di Jelebu tu, beratus ramai-ramai, dah malu peserta-peserta tu nak bersalam semua remaja yang muda-muda di Jelebu tu. Lagilah ketika ibadah tu mereka memang sangat menjaganya, dan khususnya ketika makan tu diisytiharkan semua tentang makan tu dengan keadaan yang begitu confident dan wibawa. Tu Jelebu tu. Dan dijamu dengan itu dengan durian. Ni kenangan lah sebelum durian dengan dan macam-macam lah. Yang ini sukan laut. Ini kembali ke Saza di Kuala Linggi. Ini bersukan dengan mereka, sukan laut. Sama ada naik kuda di tepi pantai tu, masuk ke laut, naik bot, naik sampan, naik bot laju, berenang bersama-sama. Di situlah memecahkan gap, saling berkasih sayang, saling bermesra. Yalah, dah lama tak jumpa dan ada peluang bertemu dalam masa 3 hari ni. Memang program yang Tuan Adib buat ni memang betul-betul full. Tapi Alhamdulillah, semua ikut dengan baiknya. Malah kalau sembahyang subuh tu mereka bangun lagi awal lagi. Itu menurut Tuan Adib dan laporan begitulah. Kawan-kawan ni kerana terujanya tu, bangun subuh pun awal kan. Malam-malam memang ada orang cek semua. Yalah, jaga keselamatan, nak pastikan cukup orang di setiap bilik. Dia ada disediakan bilik-bilik itu pun pada malam akhir ke mereka tidur di luar, di berbumbungkan langit. Hotel 1000 bintang-bintang yang betul tu. Yang ini adalah yang di laut yang seperti saya cakap tadi. Sukan laut, dan Tuan Adib akan menyertai semua program tu adik-adik sekali. Itulah di kalangan mereka ada yang dah bekerja sebagai tentera. Dia pun menafikan lah yang kat dalam GSP ni pemimpin saja tak. Dia dapat lihat macam mana Tuan Adib tu terlibat dalam semua program dan ada di semua tempat yang mereka ada. Makan ada sekali, beribadah ada sekali, ketika bersukan ada sekali. Dia semua Tuan Adib tu ada sekali. Jadi dia nampak kat tentera adalah perbezaan. Kalau pangkat tinggi tu takkanlah sentiasa bersama dengan mereka, sekali-sekala je lah. Dia kata tak, dekat dalam GSP ni tidak. Itu pengakuan dari seorang yang bekerja sebagai tentera di kalangan mereka. Ni Kuala Linggi, Allah anugerahkan ada ada laut di situ, ada pantai, jadi dapatlah menikmati macam-macam jenis tadi, macam-macam jenis aktiviti yang di darat, yang di laut, dan juga mereka berekspedisi naik bas 2 tingkat. Semua tu menjadi pengalaman yang berharga pada mereka.
yang mereka cerita-cerita daripada kawan yang tak pergi, dan ramai yang rasa ralat lah tak pergi, rasa rugi tak pergi, dan mengharapkan ada lagi program ini dibuat. Malah banyak yang mesej pada saya supaya program ini bukan saya dibuat dengan kalangan remaja yang dah besar, yang menyokong dari jauh, yang macam-macam itu, buatlah program macam ni kata dia. Malah kawan-kawan dari Sabah Sarawak kata buatlah program ni di Sabah dan Sarawak pula. Jadi kita kena tanya Tuan Adib sendirilah, insya-Allah kan semua tu boleh dibuat. Tapi kita tentulah mengikut susunan apa yang kita dahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Mudah-mudahan Allah beri peluang kita berukhuwah berkasih sayang, kerana bukan mudah kan, bukan mudah nak membina sebuah keluarga yang bersatu pun susah kan. Keluarga tu ada berapa orang je, adik-beradik berapa orang, mak dan ayah kan, itu pun bukan mudah lagilah kalau nak buat keluarga besar 2-3 ketua keluarga kan. Semuanya satu hati, satu jiwa, setuju, mudah kan, tak semudah tu. Tapi bila dapat berkumpul begini dan dapat melakukan aktiviti, malah di dalam JSB ni ada hidup secara berjemaah, itu satu nikmat yang besar lah, nikmat yang besar. Kerana tak semudah tu lah kita nak menyusul manusia ni kan. Ana selalu cakap kalau kita menggunakan komputer, kita tekan keyboard tak melawan. Tapi kalau kita berhadapan manusia ada akal, fikiran, ada nafsu kan, bukan mudah kan. Yang ni mereka nak muda archery combat kan, ada sukan archery combat, dia memanah. Saya tak pasti dah mula belum. Ni masih lagi kudak-kudak petang ke mana. Ataupun bersaing dari tahap kita punya perlawanan ini berkawan, dan siapa ada kemahiran Kita nak tengok lepas ni program ataupun aktiviti archery combat, iaitu memanah berkumpulan, berlawan. Okey, kita serahkan pada video yang sebenarnya. Beranian kat tangan. Jadi anak panah kita kena lari, ambil dan mengundur ke belakang dulu, supaya melepasi tayar. Melepasi tayar ni, dan dah ambil, melepasi tayar sana. Dan melepasi baru boleh mula menyerang, tembak pihak lawan. Dan kemudian siapa yang dah kena terus keluar. Dan kalau kena busuk tak dikira. Kemudian kalau siapa tembak kepala orang, yang menembak tu mati, dia kena keluar. Tapi yang kena kepala tu hidup. Tapi kalau kena kepala tiba di KO, memang kita tak boleh lah. Jadi setengah mula kena bersiap dari belah sana, belah kiri. Bila anak cakap mula, masing-masing berlari, ambil anak panah. Musuh katakan ini musuh. Kalau siapa nak tahu, ini musuh panah. Ini dia sedikit. Melihat macam mana Tentera Sultan Ahmad Fateh berperang, banyak menggunakan panah dan senjata. Jadi insya-Allah cara mainnya pertama, setiap kumpulan 9 orang. Kita ada 4 warna, ada hijau, ada warna merah, ada biru dan warna
Ini pula saudara-saudari sedang penonton sekalian, aktiviti bertinju. Bertinju. Tinju ni pun salah satu aktiviti yang Tuan Adib wujudkan. Pakai glove, pakai helmet tu lah, helmet tinju tu. Bahaya kat ni tinju ni kan. Maklumlah remaja kan. Takut dia tumbuk kuat-kuat kalau tak pakai alat tu semua. Boleh cedera. Ini pun boleh pening ni kalau kena ni. Dengannya Tuan Reza boleh mengalahkan 4 orang. Nampak kurus Tuan Reza tu. Ada apa-apa ke? Mungkin tangan dia panjang kot. Yang penting jiwa kita sama-sama ingin bersukan untuk menambah ukhuwah kan. Menang kalah tu bukan matlamat. Yang matlamatnya adalah menambah kemesraan, mesra, tumbuk-tumbuk mesra. Mudah-mudahan Allah beri peluang untuk semua dapat bersukan, dan sukan tu menambah kita punya kemesraan kan, kerana tujuan kita kerana Allah, bukan kerana yang lain kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di malam hari pula mereka dapat persembahan show dari Generasi Harapan, dan untuk permulaan tu dibuka sesiapa yang nak lagu-lagu pilihan ataupun permintaan. Macam-macam nasi-nasi lama lah dia minta kan. Memang seronok dia orang tu mendengar. Dan kami berkasih sayang hanya untuk kita hidup dalam berkasih sayang. Kasih sayang adalah keperluan. Kita hidup dalam bekerjasama, bersama membawa kemajuan agama dan bangsa. Kita hidup dalam berkasih sayang. Kasih sayang adalah keperluan. Kita hidup dalam bekerjasama, bersama membawa kemajuan agama dan bangsa. Jadi Allah akan merujuk di dalam semua perkara. Inilah caranya keselamatan hidup kita, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Bertolak ansur jadikan budaya. Janganlah pikirkan diri kita saja. Bertolak ansur boleh merawat hidup harmoni. jadi yang dapat peluang lah mendengar, menonton sendiri show pada malam tu. Alhamdulillah. Kemudian diadakan juga program dialog di kalangan mereka dengan pimpinan muda dalam JSB yang diketuai oleh Tuan Adib dan para PZ, pengarah Zun, ada Tuan Yahya sekali, dan banyaklah persoalan-persoalan yang mereka atau para peserta terfikirkan ataupun di dalam fikiran mereka, di dalam hati mereka, mereka luahkan dan dijawab semuanya oleh Tuan Adib, Tuan Yahya dan para PZ yang membantu menghidupkan suasana ataupun memberi jawapan
yang mereka perlukan. Selama ni mereka tak dapat jawapan, tak tahu apa sebab begini, apa sebab begitu. Tapi dia terangkan satu persatu dengan detail, dan mereka pun puas hati, seronok mendengarnya, dan akur betul lah apa yang diberitahu tu. Kerana tentulah setiap organisasi, setiap kumpulan, setiap jemaah ada dia punya disiplin dia, ada dia punya peraturan dia, dan kalau peraturan tu tak dihormati, tak diamalkan, tentulah dia akan menyebabkan kumpulan tu tak kuat lah kan. Dia ada buat peraturan, dia tak amalkan. Contohnya penggunaan handphone, ataupun menengok TV, atau yang lain-lain lah. Kalau tak dijaga, dia akan merosakkan pendidikan yang dibina. Bukan mudah kan nak membina pendidikan dalam waktu akhir zaman ini. Dan mereka pun tahu nak menjaga sembahyang tu pun susah. Kita tanya sembahyang kalau kita tanya, masing-masing akui memang yelah kan, dan keadaan kerjanya dan sebagainya, maka banyaklah yang tergadai sudut waktunya, jemaah berjemaahnya, dari sudut pakaiannya, ada adat sembahyang, dan banyak yang tertinggal. Jadi itu mereka sendiri akur, mereka akui, dan alhamdulillah sambunglah malam-malam pun mereka berbual panjang. Yang ni bila dah mula bual di malam tu, kumpul makin ramai. Dialog di waktu malam tak rasmi pun ada. Dah ada kemesraan tu, macam-macam lah yang dibincangkan, dibualkan, ditanya. Dan Tuan Adib mengambil peluang lah mencerita pengalaman-pengalaman Tuan Adib yang ini, ketika mana mereka diberi peluang untuk test ride menunggang motorbike RPU. Ini motorbike yang berapa ribu cc ni, bukan kecil-kecil ni. Saya memang tak boleh naik ni. Naik untuk menumpang bonceng boleh lah. Itu pun kalau bawa laju-laju saya hilang kat belakang. Ini besar ni kan. Ducati 2 kilo 2 kilo tu saya reka tu. Motor yang canggih-canggih lah. Kita kalau follow Facebook ataupun live Facebook dari RPU ni, kita tahulah aktiviti mereka kan. Di sinilah mereka sembahyang di sebelum berpisah lah ni, dah nak habis lah ni. Tuan Adib menyantuni semua golongan, masuklah anak-anak yang kecil pun atau yang muda ni pun diberbual. Tuan Adib ni ada di semua tempat lah. Dan akhir video ni adalah suasana perpisahan, berpeluk-peluk, bergambar, kenangan setelah bersama-sama selama 3 hari dengan aktiviti ibadah bersama, makan bersama, beriadah bersama, menziarahi makam Abuya bersama, pergi ke Jelebu bersama, dan suasana ukhuwah tu dah terjalin, kasih sayang tu dah ada. Dan tibalah masa perpisahan. Mudah-mudahan Allah izinkan bertemu lagi di program yang akan datang. InsyaAllah Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Dia yang boleh mempertemukan. Dia juga mampu untuk mengadakan lagi majlis-majlis umpama begini, untuk menguatkan hubungan,
untuk memberi kerjasama, membuat kerjasama antara semua pihak kan. Hari ni hari Ahad. Suasana Jadi pengesahan. kita nampak ramai remaja-remaja ni di kalangan mereka yang datang sini untuk berriadah, actually combat dengan RPU di Padang di Masa sini. akan datang akan Alhamdulillah. kita dapat Jadi itu saja dari saya. Ampun maaf kalau ada kekurangan dalam video ni ataupun ulasan-ulasan saya yang tak tepat. Saya mohon ampun maaf. Semoga silaturahim kita terus berpanjangan. Kita nak pertahankan dia. Kat situ ada rahmat dan keberkatan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah akhir tu. Siang. Ikut jalan. Jangan. Boleh. Terlanggar weh. Tengok member. Baca agak bang. Melaka, Melaka, Pet. Pet, tinggal Melaka, Pet. Melaka jangan lupa susun.